Assalamualaikum, salam sejahtera. Debat bola episod 120. Bersama saya hari ni host lain pula. Tukar Kau lain tau. Aku pun rasa macam ni apa dia buat kat sini ni kan. Aduh. Baru azam baru. Orang kata cuba menjadi host cek makan pula. Kita dikejutkan daripada 3 bulan 1 tahun 2022 di siaran media FAM masa tu Okay. 11.30 pagi. Aku rasa sure semua masa tu tengah bekerja. Kita dikejut. Izzy tengah breakfast Izzy tengah breakfast. Aku rasa semua tengah bekerja macam kat office lah ni. Terkejut dengan siaran media FAM yang menyatakan Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan bahawa Ketua Jurulatih Kebangsaan Tang Cheng Ho telah membuat keputusan untuk melepaskan jawatannya. Bagi Kos Tan Cheng Ho, keputusan itu diambil kerana dia bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan Harimau Melaya dalam kempen Piala Suzuki AFF di Singapura. Reaction berita ni? Reaction dia sebagai seorang peminat setia Tan Cheng Ho lah. Aku rasa banyak. Kau bukan tak suka ke Tan Cheng Ho? Aku suka. Honestly aku suka. Kalau kau banding dengan Nuriza Maka, aku lagi suka Tan Cheng Ho. Tak. Bakar dong lah apa aku lagi suka. Tak, pilihan Amir pun terhad. Dia sama macam Tan Cheng Ho. Itu je pemain dia. Sama juga Amir. Pilihan head coach ada lagi. Alan Harris. I mean that's the best lah we've seen from the local football kan. Aku rasa Tan Cheng Ho, aku boleh kata kita semua minat dengan dia. Ya. Aku rasa kalau kau tanya setuju tak setuju, aku rasa aku setuju. Sebab aku rasa Tan Cheng Ho tak patut di-treat macam tu. So aku rasa dilayan macam tu. So rather than dia bedah siasat, orang put blame kat dia, baik dia terima. Aku rasa very gentleman. Tapi untuk pinpoint, orang akan pinpoint dia juga. So rather than tunggu bedah siasat ke apa ke, yang Tan Cheng Ho sendiri sedia maklum lebih lama akan menunggu. Dia pun tak tahu nasib dia macam mana. Aku rasa itu dia step down dengan penuh rasa hormat. Walaupun aku rasa tekilan benda tu, semua aku rasa ramai penyokong bola sepak sebenar tekilan. Tapi aku rasa secara peribadi Tan Cheng Ho dan aku menyokong tindakan dia sebab aku rasa dia tak layak untuk dijadikan kambing hitam dalam isu ni lah kali ni. Amin, reaction. Okay, reaction ni maksudnya first kali kau dengar ni, terkejut tak? Ataupun kau aku dah expect dah Coach Tan akan pergi. Itu aku nak tahu reaction. Okay, aku terkejut sebab aku ingat dia akan stay, sebab kita dapat reaksi daripada FAM mengatakan diorang tak akan memecat Tan Cheng Ho. Tapi aku sebenarnya gembira untuk Tan Cheng Ho. Aku terkejut tapi aku gembira. Aku macam Amir, aku setuju. Sebab apa? Buat apa lagi dia nak pegang jawatan kalau semua benda dia dipertanggungjawabkan, tapi banyak keputusan yang dia buat diganggu oleh orang yang kita sedia maklum. Kenapa aku cakap ganggu? Sebab lepas dia letak jawatan, ada satu temu ramah yang mengatakan pasal sasaran tu. Bila kita bercerita pasal sasaran, dia sendiri kata dia tak setuju pasal sasaran tu. Itu bermakna FAM membuat keputusan bukan berdasarkan perbincangan dengan Tan Cheng Ho. Dia kata dia sendiri tak tahu menahu yang kena dia rasa pasukan tak cukup kuat untuk pergi ke final pun Mungkin dia tak setujulah benda tu kan. So aku rasa bila daripada statement ataupun temu ramah tu, kau boleh tahu banyak keputusan Tan Cheng Ho yang dibuat bukan daripada dia seorang. Maksudnya dicampur tangan oleh pihak-pihak lain. Sejauh mana kita tak tahu. Hats off. Bagi aku respect Tan Cheng Ho. Itu reaksi aku Peratusan Coach Tan Cheng Ho yang menjaga dia menang sebanyak 20 kali, seri 4 dengan lepas tu peratus ada kalah lepas tu peratus kemenangan dia ada 52%. Nak dibandingkan dengan yang lain-lain. 10 tahun ke belakang ni lah. Peratus kemenangan tu antara yang paling tinggi Tan Cheng Ho Kita bercerita pasal coach Malaysia ni, jurulatih Malaysia tahun 2019. Tak lama. Korang ingat macam mana Malaysia perform? Betul. Persembahan Malaysia macam mana? Korang rasa macam mana? Kita lawan UAE. Buat pertama kali dalam hidup aku rasa tak pernah kita nak menyaingi pasukan Arab. We're so close, man. Dan aku rasa kita sepatutnya tak kalah pun. Kalau tak sebab Ali Mabuk, kita dah menang dah game tu. Lepas tu kita menang lawan Tajikistan. Kita menang di Indonesia 3-2. Ini semua momen-momen manis yang orang kata yang diterjemahkan oleh Tan Cheng Ho sendiri. And sebenarnya bila kita tengok keputusan-keputusan ni atas kertas, memanglah keputusan yang baik. Tapi dari segi corak permainan, korang tak enjoy ke corak permainan masa 2000? Apa yang membezakan? Apa yang membezakan tu? Maksudnya? Apa yang membezakan? Apa yang mengubah 360 darjah permainan yang kita tengok pada 2017, 2018, 2019 tak sama dengan 2020, 2021 ni? Itulah, tak sama. Mesti ada faktor dia. Betul? Faktor pemain yang dia tak ada yang terbaik ke? Persiapan yang macam kita dah cerita yang tadi kan.
untuk menyalahkan Tan Chee Ho aku rasa sangat susah, sebab aku rasa sebersalah sebab buat pertama kali dalam hidup aku sendiri, ni personal lah, personal lah. Kenapa aku suka Tan Chee Ho? Sebab aku tak pernah tengok Malaysia main begitu. Aku tak pernah tengok Malaysia on a winning run. Maksud winning run maksudnya menang lawan Indonesia, menang lawan Thailand, menang lawan Tajik. Lepas tu kita kalah pun tipis dengan UAE. Main cantik pula tu kan. Lepas tu kita kalah dengan Jordan pun 1-0 je. Aku ingat lagi time tu. Friendly match. Bagi akulah, kalau dia diberi semua aset, maksudnya persiapan, pemain terbaik, lepas tu kita kalah juga AFF. Betul. Mungkinlah kita boleh cakap Tan Chee Ho ni wajar dipersalahkan. Sebab bukan apa, kenapa aku tanya soalan tu, apa yang membezakan? Pasal kita pernah tengok prestasi Harimau Melaya di bawah kendalian Tan Chee Ho tak sama dengan prestasi Harimau Melaya sekarang. Orang yang sama Tan Chee Ho juga. Jadi pemain yang berbeza. Betul, pemain yang berbeza. Jadi kat situ kita boleh nampak mungkin ada tercuit sikit isu pemain yang berbeza yang menyebabkan perubahan prestasi Harimau Melaya itu sendiri secara 360 darjah. Personally bagi akulah kan. Ataupun aku boleh simpulkan, mungkin masa tu tak ada orang kacau apa yang dia nak buat. Mungkin kan. Dia nak player ni dia boleh dapat. Dia nak player ni dia boleh dapat. Ataupun kan? bukan setakat player je, dari segi method training ke apa ke, tak kisahlah, dari segi persiapan ke apa. And then kita disajikan permainan hantaran pendek, intensity yang tinggi. Betul. Tiba-tiba masa Piala AFF hari tu Tak aku boleh. tengok Lawan Indon tak boleh. long ball Kan, nak main short pass pack kat tengah. Nak main long ball sangkut. Mana tak sangkut je. Dah rinik-rinik kat depan tu. Kau tahulah siapa kat depan tu. Arif Aiman, Luqman. Macam mana kau nak main long ball? Kan? So sorry lah Jo, kita nak cerita pasal Sandon, tapi aku nak Amin nampak marah tu. bukan marah, aku nak That's the point lah. aku nak pay tribute untuk Tan Chee Ho sendiri. Betul. Sebab aku rasa tak wajar lah kalau kau nak salahkan. Aku ni memang fan Tan Chee Ho, sebab aku rasa memang dia antara jurulatih yang terbaik di Malaysia sekarang ini. Betul. Tapi disebabkan AFM ni, reputasi dia tercalar weh. Okey, selepas ketiadaan Coach Tan, kita sedar yang tahun ini kelayakan Piala Asia adalah benda kita yang kita penting lah, selalu Amir sebut Piala Asia, kelayakan Piala Asia. So kita tahu bulan 6 adalah tarikh besar dia. Liga kita akan bermula lebih kurang, aku cakap sumbangsi pun start dalam 20 bulan Februari macam tu kan. So assuming bulan 3 baru start, kita ada bulan 4 dan bulan 5 untuk persiapan tim. Kriteria yang macam mana yang kita perlukan untuk mengisi kerusi panas ni? Kalau akulah, kriteria yang diperlukan kalau nak cepat macam ni, kena somebody yang dah kenal Liga Malaysia lah. Betul. Yang dah kenal pemain-pemain. Sebab kalau kau bawa jurulatih asing yang terbaik, Zidane ke, Conte ke, siapa ke, dia pun tak kenal Liga kita, dia pun tak kenal, itu mengambil masa. So kalau kau nak cepat, nak ni, memang kena ambil seorang yang tahu pasal Liga kita lah. Itu pendapat akulah. Aku kena agree dengan Amin benda tu, sebab aku rasa masa yang pendek orang yang kena liga. And then another one, someone yang very ada background sikit kot dengan national punya football Malaysia lah, yang ada kena mengena lah pada aku. Kita ada masa yang singkat dan kita perlu fokus kepada masa yang singkat tersebut. Jadi selain memang orang yang ada dalam sistem tu, which is yang paling terdekat tu Brad Melanie lah kan, which is kita tahu Brad dah jadi full time untuk 23 punya squad. So why not mungkin dengan DNA yang sama dia boleh bawa ke dalam squad senior untuk waktu yang singkat ni sajalah aku rasa kan. Sebab aku personally, kalau kau tanya aku tak prefer Brad tu untuk bawa Harimau Melaya untuk tempoh yang panjang kan. Aku lebih prefer dia stay dekat 23 dan kita cari somebody lah kan. Tapi untuk waktu yang singkat ni aku kena bersetuju lah dengan Brad. Pasal aku at this moment pun aku tak nampak calon yang mana. Kalau macam aku, kalau kau tanya aku personally, aku lebih suka Boyan. Okay. Sebab awal-awal Boyan belum Boyan. Sebab dia bunyi dia memang garang macam Boyan tu lah. Dia sebab dia pukul blackboard tu. Blackboard tu. Itu pun menarik minat. Tapi kita tak boleh tolak. Itu memang perangai orang-orang. Dia boleh pukul Badrul lah. Dia boleh lempang kot kalau FM, kalau buat hal dengan dia kan. Sebab dia belum apa, dia dah warning. Tak nak ada apa-apa campur tangan. Betul. Which is balik kepada persoalan utama tadi tu, yang Tan Chee Ho memang nampak ada campur tangan. Jadi orang luar macam dia, yang dia coach state je pun, coach club KL saja pun tahu cerita tu. Maksudnya ada rumours circulate. Betul. So dia dah first warning benda tu. Dia kata dia interested, tapi dia tak nak ada campur tangan. Kedua, aku rasa
military background family dia tu sendiri. Sebab dia orang Askar ni. sep-sepnya kan. Ada jumpa saudara dia. Sebab tu dia lempang whiteboard tu. Aku rasa sesuai. Kod mungkin kalau ada orang campur tangan dia boleh mengamuk macam tu. Aku rasa sesuai. Tapi sebelum dia mengamuk FM tak akan ambil dia. Sebab kita tahu kalau FM ambil dia, kalau dia bising apa semua, kita tahu sebelum ni dia jurulatih bawah 19. Bawah 19 ke? 19. FM pun tak sambung kontrak dia sebab Betul. dia jenis yang memang Rebel sikit. meluahkan pendapat dia sendiri kan. Kalau tak puas hati. Boleh aku pada Amir punya komen ni dan Amin, aku boleh cakap kriteria yang kita nak juga ni, ada kita tak nak seorang yang yes man. Betul? Memang. Betul. Tapi FM tak nak. FM nak yes man. Sekarang ni kau ke FM? Sebab kau bukan FM, lepas tu aku boleh cakap Boyan Hodak. Tapi memang betul apa yang Jufri cakap. Memang patutnya kita tak nak orang yang yes man. Betul. Kita kena bersedia kalau kita ambil Boyan ni dengan corak permainan yang tak menarik. Maksudnya kau tengok KL City main macam mana. KL City tak pegang bola. KL City jenis yang melakukan serangan balas. Tapi satu benda je dengan Boyan ni, kau organize dekat bahagian pertahanan. Betul. Tersusun. Susah. KL susah nak lepas gol lah. Mungkin Malaysia jenis yang defensif ataupun pertahanan akan jadi solid. Tapi kita kena bersedia lah. Tak ada permainan-permainan short pass apa semua ni, semua tak ada lah. Tapi selama ni sebelum Tan Cheng Ho pun memang tak ada pun. Kita terkejut dengan Tan Cheng Ho sebab dia bagi gitu. Kita selama ni tak terkejut. Tak ada pun sebenarnya kan. Biasa. Calon yang seterusnya ni adalah pemain berasal daripada Thailand, bekas pemain kebangsaan Thailand, penyerang sensasi pasukan Thailand dan pernah menyarung jersey pasukan negeri Perlis, iaitu Kia Tisut Senamuang ataupun dipanggil Zico. Dengan pencapaian dia yang terbesar, kita tahulah AFF Dua kali juara tahun 2014 dan 2016. Yang lebih manisnya untuk mereka dan pahit untuk kita, 2014 menewaskan kita lah di perlawanan akhir. Macam mana Min nampak kepada Kia Tisut Senamuang? Aku rasa kebanyakan penyokong pun banyak suka Kia Tisut ni ataupun Zico lah orang panggilan. Mungkin sesuai sebab dia kenal kita punya bola sepak. Mungkin dia kenal, dia pernah main di Malaysia dan juga dia adalah orang kata asal daripada sini lah, kiranya daripada ASEAN lah kan. Kira satu geng lah kan. Mungkin boleh jadi salah satu orang kata, tapi aku tak rasa short term ni sesuai kot. Aku tak tahulah. Mungkin sebab dia pun sekarang di Vietnam kan, coach di Vietnam. So aku tak tahulah, tapi dia mempunyai pengalaman yang baik lah, pengalaman yang luas lah. Tapi aku tak pasti sangat lah kalau Kia Tisut ni. Kalau macam aku lah kalau aku lah test lah Benjamin Mora kan menang. Dia jurulatih. Itu belai whiteboard. Apa? Yelah, tapi Benjamin Mora menang Liga, seorang jurulatih, satu-satunya jurulatih yang menang Liga 3 kali berturut-turut. Kalau dia boleh buat dengan JDT, tak mustahil mungkin dia boleh buat dengan pasukan negara. Okay. So Amin dah menjawab soalan aku yang seterusnya lah. Kalau maksudnya aku nak tanya, kalau korang lah diberi peluang, katakan anggaplah korang ni pengarah teknikal lah, pengarah teknikal, siapa yang lantik ketua jurulatih ni? Pengarah teknikal lah, orang yang orang atasan lah, orang atasan lah. Satu nama yang kau pilih, Izzy. Actually dan kenapa? Kau dah pilih lah Benjamin tadi. Actually sebenarnya Benjamin tu itu option. Tapi itu bukan yang aku nak. What's the choice? Tak apa. Kau beritahu. Satu nama Izzy. Dan kenapa? Pendek pun tak apa. Untuk tempoh sekarang ni aku nampak aku looking forward untuk Nafuzi Zain lah. Kenapa? Alamak, aku curi lah. Nafuzi Zain. Aku memang ada Nafuzi Zain. Kan? Kita tahu ada track record yang bagus di Terengganu. Corak permainan Terengganu pun agak berbeza sejak di bawah kendalian Nafuzi Zain. Kenal pemain. So pada aku kriteria yang ada pada Nafuzi Zain ni memadai seketika untuk membantu skuad Harimau Malaya ketika ini. Pada akulah untuk yang paling, sebab paling aku tak nampak calon lain. Aku kekal dengan Boyan Hodak sebab aku merasakan Malaysia ni memang ada satu perangai yang last kita ada daripada kontinen SERB ni ialah Betalan Biskay. Betalan Biskay pun tak lama, satu tahun je. AFF juga dia mengamuk. Aku rasa, tapi sebab aku memikirkan aku seorang yang aku suka Nafuzi Zain, pilihan korang very idealist. Tetapi secara realis, aku ni realis, aku rasa kita kena selamatkan kempen kita yang terakhir ni. Aku rasakan Boyan Hodak ni banyak cost efficient dan cost saving time lah. Untuk FM secure, dia kenal player very well. Laluilah dalam 3-4 perlawanan tu dengan, at this moment, cuma yang aku mengharapkan Boyan deliver is one thing, another club bantulah dia juga ada. Itu je lah. Aku rasa Boyan lah player yang paling sesuai sekali lah.
Untuk aku, kalau dalam kepala, tadi aku sebut Benjamin Mora tu salah satu option lah. Dalam kepala memang patutnya Boyan lah. Because macam aku cakap, Malaysia kena ada susunan pertahanan ataupun organisasi tu kena betul. So aku rasa Boyan je yang boleh buat macam tu. Tapi kalau ikutkan hati, aku memang nak Nafuz Izin. Sebab macam Amir cakap lah, seorang yang idealist, seorang yang progresif dari segi permainan. Lepas tu pula dia memang dah ada dalam sistem. Dan kalau kita nak cerita pasal import punya jurulatih, kan yang bagus sangat pun. Lalat Profesor sebelum tu pun haruk juga. Itu tahun 2016. Tempatan je kan. Lalat Tak menang-menang Syul. Lalas Tan Cheng Ho juga yang lagi baik kan. Lagi baik kan. So kepala Boyan, hati aku memilih Nafuzi lah. Mungkin personal word untuk Coach Tan yang berbakti untuk kita. Untuk aku, terima kasih atas memori yang terindah sepanjang aku bergelar penyokong untuk pasukan Malaysia, negara yang aku cintai. Yes, setuju dengan kawan-kawan aku lain, antara coach yang terbaik, lokal yang terbaik, modern football yang terbaik setakat ini. Tak ada apa ayat lain yang aku boleh ungkapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada Coach Tan itu. Thank you Coach. Coach Tan, macam tengah cakap dengan coach lah. Coach, tengah cakap dengan bapak. Coach, terima kasih di atas all the memories, the good and the bad. Kalah menang, lama tak rasa kalah dalam berbangga. Tak sangka throughout our 30 years plus hidup ni dapat tengok Malaysia boleh bermain dengan dalam sistem 4-2-3-1 tu yang orang kata fluid football lah, and kita produce result. And coach, travel lah keluar, because you deserve better. Malaysia football don't deserve you. You deserve much more better. Thank you coach. Aku sendiri tak percaya yang semua benda ini berlaku kepada pasukan Malaysia adalah salah Coach Tan Cheng Ho. Itu aku punya personal opinion, dan aku akan sentiasa mengingati Tan Cheng Ho sebagai jurulatih yang memberikan aku keseronokan sewaktu 2018, 2019. Sebab tak ada coach lain ataupun jurulatih lain. Mungkin Raja Gopal lah kot paling hampir lah, paling dekat. Sebab ada orang bandingkan Raja Gopal dengan Tan Cheng Ho. Walaupun tak okey lah, Raja Gopal bagi kita AFF lah, first AFF kan, memang menggembirakan lah. Tapi walaupun macam Tan Cheng Ho dia tak bagi kita kejuaraan, tapi aku rasa aku still rasa dari segi permainan, dari segi dengan result ke apa benda semua, aku still rasa Tan Cheng Ho adalah seorang jurulatih yang terbaik yang kita pernah ada lah. Itu aku punya pendapat lah. Okay, jadi terima kasih Coach dari kami. Terima kasih untuk memori yang indah ini. Itu saja dari kami. Assalamualaikum.